Terdapat perbualan yang dirakam dalam tafsir Ibnu Kathir, perbualan yang berlaku antara Adam dan Tuhannya ketika dia terkeluar dari syurga. Dia bertanya, Tuhanku, tidakkah engkau ciptakan aku dengan dua tanganmu sendiri? Dan Allah berfirman, ya aku lakukan. Dan dia berkata, Tuhanku, tidakkah engkau telah menghembuskan nafas nyawa kepada aku dan menyebabkan aku hidup? Allah berfirman, ya aku lakukan. Dia berkata, ketika aku bersin, di mana benda yang pertama dilakukan Adam AS, tidakkah kamu mengatakan yarhamukallah? Tidakkah kamu mengatakan semoga Allah merahmati kamu? Allah berfirman, ya aku lakukan. Sekarang inilah hikmah Adam AS untuk kita semua asal usul spesies. Dia berkata, Tuhanku, ketika kau meletakkan aku di syurga itu dan memberitahu aku untuk tidak makan dari pokok itu, tidakkah engkau sudah tahu aku akan makan dari pokok itu? Tengok ini, Adam memahami bahawa Allah mengetahui. Walaupun sebelum mencipta apa-apa, Allah tahu Adam akan makan dari pokok itu. Sebelum meletakkannya di syurga, dia tahu mereka akan makan. Semasa dia cipta pokok dan meletakkannya di syurga, dia memang tahu mereka akan memakannya. Ketika dia menyuruh mereka untuk tidak memakannya, dia tahu mereka akan memakannya. Maka Adam bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah tahu aku akan makan dari pokok ini? Dan Allah berfirman, ya, aku tahu kamu akan makan dari pokok itu. Dia berkata kemudian, bolehkah engkau memaafkan aku untuk itu dan letakkan aku di syurga itu suatu hari nanti? Dan Allah berfirman, ya, aku boleh. Dan dia mengajarnya bagaimana, anda lihat inilah sebab mengapa kulu bani Adam khata', kita semua berdosa, dan apa yang kita lakukan mengenainya. Kerana kita akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Dia mengajarnya beberapa perkataan, apabila anda membuat kesilapan, katakanlah ini dan maksudkan dari lubuk hati anda, dan aku dapat mengembalikan kamu ke syurga itu satu hari nanti. Apa yang diajarnya? Tuhanku, aku telah melakukan zulm, kezaliman. Apa maksud zulm? Penindasan keburukan salah laku. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Anda cuba lihat, ada banyak hikmah dalam doa ini juga. Kerana kita sebagai umat Islam memahami, tidak kira berapa banyak anda tidak mematuhi Maha Pencipta, tidak kira berapa banyak kamu menentang dia, tidak kira berapa banyak kamu bertentangan dengannya, walaupun anda cuba menolak bahawa dia ada, anda sedikit pun tidak memudaratkan dia. Juga tidak dapat kurangkan dari kuasa dan kekuasaannya sikit pun. Anda tidak membahayakan kecuali diri anda sendiri. Jadi kami berkata, Tuhanku, aku telah menzalimi jiwaku sendiri. Jika engkau tidak kasihankan aku dan maafkan aku kerana itu, nescaya aku adalah dari kalangan orang yang rugi. Inilah tujuan mengapa kita sampai ke tahap yang kita fahami. Kita tahu bahawa kita wujud kerana Tuhan kita menciptakan kita untuk wujud. Kita tahu bahawa dia menciptakan kita untuk menyembahnya. Kita tidak akan selalu buat itu. Jadi sekarang kita tahu bahawa berbuat dosa adalah sebahagian kehidupan dan kita bertaubat. Anda lihat ada sebab mengapa Allah mengatakan kepada para malaikat, aku tahu apa yang kamu tidak tahu mengenai khalifah ini. Ada sebab mengapa Allah memberikan perhormatan dan martabat seperti itu kepada khalifah ini. Allah dapat dikenali sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta, dengan apa yang dia ciptakan. Allah boleh dikenali sebagai Al-Qadir, yang berkuasa dan berketerampilan, oleh fakta bahawa dia mengawal urusan langit dan bumi dan alam semesta, dan semua berkembang tanpa susah. Dia boleh dikenali sebagai banyak perkara oleh apa yang kita lihat di sekeliling kita. Tetapi ada beberapa sifat yang amat kuat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditunjukkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada semua ciptaan dalam khalifah ini. Hakikat bahawa ciptaan ini, aku akan memberi mereka pilihan untuk melakukan apa yang mereka mahu lakukan. Dan mereka menerimanya. Mereka semua akan buat silap semuanya. Semua, setiap yang terakhir akan buat salah. Dan hanya satu kesilapan. Adakah anda tahu bahawa satu kesilapan itu yang memberi Allah hak untuk meletakkan anda di Jahannam? Adakah anda faham? Adakah anda memahami konsep itu? Satu dosa yang anda buat, Allah mempunyai hak untuk meletakkan anda di Jahannam selamanya untuknya. Dan anda tidak boleh mengeluh. Anda lebih tahu anda melakukannya sendiri dengan sedar. Allah boleh memasukkan anda ke sana. Saya bukan bercakap tentang syirik. Saya bercakap mengenai dosa secara umum, kerana anda tidak diciptakan untuk itu. Allah memerintahkan kamu untuk menyembah dia sendiri. Untuk anda melanggar satu peraturan, Allah berhak untuk membuang anda di Jahannam untuk itu. Betul. Dan apa yang akan anda katakan? Bagaimana anda akan mengadu? Anda melakukannya sendiri. Maka Allah berhak untuk meletakkan setiap kita di sana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki dengan dia sendiri bahawa dia akan menunjukkan belas kasihan, bahawa dia akan bersabar dengan khalifah ini dan keturunannya. Dia akan sentiasa bersabar dengan mereka. Dia akan bersikap baik terhadap mereka. Beri mereka makan dan minum walaupun mereka memberontak terhadapnya. Beri mereka nafas walaupun mereka mengingkarinya.
Dan kemudian akan ada beberapa di antara mereka yang akan berpaling kepadanya memahami sebab-sebab mengapa dan kata kepada Tuhan mereka, Tuhanku, aku telah menzalimi jiwaku sendiri. Jika engkau tidak ampunkan aku dan kasihankan aku, nescaya aku akan menjadi orang yang rugi. Dan dia akan mengampunkan. Dia akan mengampunkan, dia akan melepaskan. Anda lihat kekuatan sejati tidak datang mengikut kemampuan anda untuk memudaratkan seseorang. Itu bukan kuasa. Tidak ada kekuatan dalam itu. Kekuatan bukan menghukum. Apabila anda mempunyai kebolehan, kemampuan dan hak untuk melakukannya, itu bukan kuasa. Kekuatan sejati datang apabila anda mempunyai hak untuk menghukum, setiap hak untuk melakukan keburukan, setiap hak untuk merosakkan, namun anda menunjukkan kelonggaran dan belas kasihan. Itu kekuasaan sebenar. Dan yang paling sempurna dari itu, terdapat pada Maha Pencipta segala sesuatu. Dan jika seperti manusia berdosa setiap hari kita melakukan perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, tetapi kita tidak cukup melakukan apa yang harus kita lakukan, namun Maha Pencipta, pada sepertiga terakhir setiap malam anda lihat ketika saya mula sedih, suka untuk saya membincangkan perkara ini. Kerana itulah sebabnya mengapa walaupun kita melakukan semua ini, berbilion-bilion dari kita di bumi, namun setiap malam Nabi Muhammad SAW berkata bahawa Maha Pencipta segala sesuatu turun ke syurga yang lebih rendah dengan caranya yang sesuai bagi yang maha mulia. Tidak seperti ciptaannya yang datang dan pergi, tetapi dia turun paling terdekat ke ciptaannya yang dia datang. Dan dia hanya mempunyai satu soalan. Siapa di sana, di luar sana malam ini yang sanggup meminta aku untuk mengampuni mereka? Kerana aku di sini bersedia mengampunkan mereka. Anda lihat tu, kerana itulah Allah memberitahu malaikat, aku tahu apa yang anda tidak tahu. Khalifah ini akan menjadi sesuatu yang istimewa. Ini akan membawa keluar yang paling kuat dari sifat-sifatku. Diketahui oleh semua perkara bahawa aku maha berkuasa, aku ke semua perkara ini. Tetapi yang paling utama sekali, aku maha penyayang.